Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar sekalian. Ingin tahu lebih lanjut tentang termokimia? Apa itu termokimia? Saya, Cikgu Nur Fadila binti Rahman akan bersama anda dalam sesi pengajaran kali ini. Dalam bab ini hanya terdapat satu subtopik sahaja iaitu tindak balas endotermik dan eksotermik. Pada akhir sesi pembelajaran, pelajar boleh mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Pelajar juga boleh menghubung kait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik, menjalankan eksperimen untuk membanding dan membeza tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik, menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, dan pelajar juga boleh mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Sebelum kita lanjutkan sesi pembelajaran, mari kita fahami definisi termokimia terlebih dahulu. Termokimia boleh didefinisikan sebagai kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Dalam definisi ini terdapat dua kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah perubahan haba. Apa itu perubahan haba? Apa sahaja perubahan yang berlaku sama ada daripada suhu yang panas berubah kepada suhu yang sejuk atau suhu yang sejuk berubah kepada suhu yang lebih panas, itu adalah bermaksud perubahan haba. Kata kunci yang kedua adalah tindak balas kimia. Apa itu tindak balas kimia? Tindak balas kimia boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Lepas ini kita akan lihat lebih lanjut tentang kedua-dua jenis tindak balas kimia ini. Di sini terdapat contoh-contoh tindak balas kimia. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah tindak balas antara natrium dan air. Apakah yang akan berlaku jika natrium bertindak balas dengan air? Jom, mari kita lihat. Apabila logam natrium terapung atas air, natrium dan air akan bertindak balas dengan sangat cergas dan kemudian akan menghasilkan haba. Selepas menghasilkan haba, tindak balas ini juga akan membebaskan gas hidrogen yang mudah terbakar. Sebab itu kita dapat lihat api terhasil. Contoh yang kedua adalah longgokan kayu yang dibakar. Bagaimana kayu ni boleh terbakar? Tenaga kimia daripada bahan api. Bahan api kita tahulah kan. Ia bertindak balas dengan kayu dan menyebabkan kayu terbakar. Daripada dua contoh ni, boleh tak pelajar fikir apakah tenaga yang akan dibebaskan dalam tindak balas kimia tersebut? Sudah tak pelajar fikirkan apakah jenis-jenis tenaga yang dibebaskan dalam tindak balas kimia yang telah kita lihat pada slide sebelum ini? Mari kita lihat tindak balas antara natrium dan air. Apakah jenis tenaga yang dibebaskan? Tenaga yang pertama adalah tenaga haba dan tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Bagaimana pula dengan longgokan kayu yang dibakar? Apakah jenis tenaga yang telah dibebaskan? Setelah pembakaran, akan dibebaskan tenaga haba, tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Semasa di tingkatan 1, semua para pelajar telah mempelajari tentang perubahan fizikal dan perubahan kimia. Betul tak? Dan sekarang di tingkatan 3, kamu semua akan mempelajari tentang perubahan kimia yang melibatkan perubahan haba.
Okey, di sini cikgu sediakan beberapa contoh perubahan kimia yang melibatkan haba. Okey, kita lihat apakah contoh yang melibatkan haba. Okey, yang pertama adalah pembakaran kertas. Yang kedua adalah melibatkan proses fotosintesis. Yang ketiga adalah letupan bom. Yang keempat, proses membakar kek. Dan yang kelima melibatkan sistem respirasi. Okey, kelima-lima contoh ini merupakan contoh perubahan kimia yang melibatkan haba. Okey, sekarang kita akan mempelajari tentang tindak balas endotermik. Apa itu endotermik? Okey, endo daripada bahasa Yunani bermaksud dalam dan termik juga berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud haba. Jadi, jika tindak balas endotermik berlaku, bermaksud haba diserap dari persekitaran. Okey, jika haba diserap dari persekitaran, maksudnya suhu persekitaran akan menurun. Okey, contoh yang paling mudah bagi tindak balas endotermik adalah dengan melarutkan amonium klorida di dalam air. Okey, sekarang para pelajar perhatikan kepada kelalangkon yang berisi air. Okey, jika anda perhatikan anak panah menghala ke arah dalam. Okey, jika anak panah menghala ke arah dalam, ini bermaksud haba diserap dari persekitaran. Okey, jika haba diserap dari persekitaran, apa yang akan berlaku kepada suhu persekitaran? Okay, kita boleh menjalankan suatu eksperimen untuk mengkaji situasi ini. Okey, di sebelah kanan anda terdapat satu tindak balas. Okey, kita nak kaji tindak balas ini sama ada tindak balas ini adalah tindak balas endotermik ataupun tidak. Okey, lihat kepada suhu. Sebelum tindak balas berlaku, suhu persekitaran adalah lebih tinggi. Ataupun dengan istilah yang lebih mudah difahami, iaitu suhu awal eksperimen. Kemudian selepas tindak balas, suhu menunjukkan penurunan. Maka dari pemerhatian ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tindak balas yang terlibat adalah tindak balas endotermik. Okey, kenapa tindak balas ini dikatakan sebagai tindak balas endotermik? Kerana suhu sebelum tindak balas adalah lebih tinggi daripada suhu selepas tindak balas. Okey, ini yang dimaksudkan dengan suhu persekitaran menurun. Okey, apakah yang akan berlaku selepas tindak balas endotermik berlaku? Okey, selepas tindak balas endotermik berlaku, suhu persekitaran bahan tindak balas akan menurun kerana kenapa? Kerana haba diserap daripada persekitaran. Jadi, bacaan termometer juga akan menunjukkan penurunan. Bahan tindak balas akan menjadi lebih sejuk. Dan di sini melibatkan perubahan tenaga. Apakah tenaga yang terlibat? Okay, daripada tenaga haba kepada tenaga kimia. Okay, sedikit tambahan berkaitan dengan tenaga. Okay, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Di sini terdapat dua jenis tindak balas kimia bagi tindak balas endotermik. Okey, apakah yang akan berlaku selepas tindak balas endotermik berlaku? Okey, kita lihat tindak balas yang pertama iaitu tindak balas antara kalium nitrat dan air. Dan tindak balas yang kedua adalah tindak balas antara amonium klorida dan air. Okey, para pelajar sekalian, apakah pemerhatian yang boleh kita dapat daripada dua jenis tindak balas ini? Okey, mari kita lihat. Okey, pemerhatian yang kita boleh dapat daripada tindak balas endotermik adalah suhu akhir bahan tindak balas menurun. Maksudnya, suhu awal eksperimen adalah lebih tinggi daripada suhu akhir eksperimen. Dan
bekas tersebut menjadi lebih sejuk daripada kondisi pada awal eksperimen. Okey, selain daripada tindak balas antara kalium nitrat dan air dan tindak balas antara amonium klorida dan air, kita juga ada contoh tindak balas yang lain. Contohnya, asid etanoik iaitu cuka bertindak balas dengan natrium karbonat akan menghasilkan natrium etanoat, air dan karbon dioksida. Okey, kita ada satu lagi contoh lain iaitu apabila air melalui proses elektrolisis, molekul air akan terpisah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen. Okey, selain itu, fotosintesis, dekat sini kita ada proses fotosintesis juga merupakan tindak balas endotermik. Kenapa fotosintesis dikategorikan sebagai tindak balas endotermik? Cuba kita fahami gambar rajah yang diberikan. Cahaya matahari diserap oleh daun. Seperti yang kita sedia maklum, cahaya matahari membekalkan tenaga haba. Apabila haba diserap oleh daun, maka proses penyerapan ini yang dikatakan sebagai tindak balas endotermik. Dekat sini cikgu sudah sediakan beberapa contoh tindak balas endotermik. Bermula daripada fotosintesis. Kita tahu fotosintesis menyerap haba daripada cahaya matahari oleh daun. Yang kedua, memasak. Apa-apa sahaja aktiviti memasak dikira sebagai tindak balas endotermik. Melarutkan garam amonium dalam air, penguraian sebatian logam yang kurang reaktif seperti kuprum dan merkuri. Kita tahu dalam bab 4 kita telah belajar bahawa kuprum dan merkuri adalah contoh bagi logam yang kurang reaktif. Yang kelima, tindak balas penguraian karbonat logam. Yang keenam, tindak balas penguraian nitrat logam dan yang ketujuh adalah membuat pek sejuk segera. Para pelajar sekalian, selepas mempelajari tindak balas endotermik, sekarang kita belajar pula tentang tindak balas eksotermik. Sama juga seperti endotermik, ekso berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud luar. Dan termik pula bermaksud haba. Tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang terbalik daripada tindak balas endotermik. Bagi tindak balas eksotermik, haba yang terhasil daripada tindak balas dibebaskan ke persekitaran. Apabila haba dibebaskan ke persekitaran, suhu persekitaran akan meningkat. Satu contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian ialah pembakaran karbon dalam udara. Sekarang para pelajar perhatikan kepada kelalangkon yang berisi air. Jika anda perhatikan anak panah yang menghala ke arah luar, ini bermaksud haba dibebaskan ke persekitaran. Apakah yang akan berlaku kepada suhu persekitaran? Mari kita kaji gambar yang berada di sebelah kanan anda. Sebelum tindak balas berlaku, suhu persekitaran adalah lebih rendah ataupun dengan istilah yang mudah kita fahami iaitu suhu awal eksperimen. Selepas tindak balas, suhu akhir ataupun suhu akhir eksperimen menunjukkan peningkatan. Maka dari pemerhatian ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tindak balas yang terlibat adalah tindak balas eksotermik. Kenapa tindak balas ini dikatakan sebagai tindak balas eksotermik? Kerana suhu sebelum tindak balas adalah lebih rendah daripada suhu selepas tindak balas. Ini yang dimaksudkan dengan suhu persekitaran meningkat. Dekat sini cikgu nak tambah sikit tambahan berkaitan dengan tenaga. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih
rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okey, apakah yang akan berlaku selepas tindak balas eksotermik berlaku? Okey, kita perlu tahu bahawa suhu persekitaran bahan tindak balas akan meningkat. Kenapa? Kerana haba dibebaskan ke persekitaran. Kemudian bacaan termometer juga akan menunjukkan peningkatan. Okey, bahan tindak balas akan menjadi panas dan ini melibatkan perubahan tenaga. Okey, apakah perubahan tenaga yang terlibat? Okey, perubahan tenaga daripada tenaga kimia kepada tenaga haba. Okey, apakah yang akan berlaku selepas tindak balas eksotermik berlaku? Okey, di sini terdapat dua jenis tindak balas kimia bagi tindak balas eksotermik. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tindak balas antara natrium hidroksida dan air. Dan tindak balas yang kedua adalah antara kapas keluli dan cuka. Okey, jika tindak balas ini berlaku, apakah pemerhatian yang boleh kita dapat? Okey, di akhir eksperimen ataupun di akhir tindak balas, kita akan mendapati bahawa suhu akhir bahan tindak balas akan meningkat dan kemudian bekas juga akan menjadi panas. Okey, dekat sini cikgu nak tunjuk contoh lain bagi tindak balas eksotermik. Okey, kita ada pembakaran bunga api, melarutkan natrium hidroksida dalam air, pek panas segera dan respirasi. Empat ini adalah contoh lain bagi tindak balas eksotermik. Okey, tadi cikgu sudah tunjukkan beberapa contoh bagi tindak balas eksotermik dan di sini masih ada lagi 3 contoh tindak balas yang lain yang mempunyai tindak balas eksotermik. Okey, pembakaran bahan api fosil, peneutralan antara asid dan alkali dan termit. Okey, di penghujung pengajaran nanti cikgu akan terangkan apakah itu termit. Okey, tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik mempunyai persamaan dan perbezaan. Okey, kita mulakan dengan persamaan. Persamaan antara endotermik dan eksotermik telah diwarnakan dengan warna kuning. Kedua-dua endotermik dan eksotermik adalah merupakan suatu tindak balas kimia. Kedua-dua tindak balas ini juga melibatkan perubahan tenaga. Okey, perubahan tenaga bagi tindak balas endotermik adalah daripada tenaga haba kepada tenaga kimia. Manakala tindak balas eksotermik ialah daripada tenaga kimia kepada tenaga haba. Okey, selesai untuk persamaan bagi tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, sekarang kita tengok pula perbezaan antara tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey. Semua poin yang berwarna adalah perbezaan bagi tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, kita mulakan satu persatu. Endotermik membebaskan haba ke persekitaran manakala eksotermik menyerap haba dari persekitaran. Okey, endotermik persekitarannya menjadi panas manakala eksotermik persekitarannya menjadi sejuk. Okey, kalau endotermik tenaga kimia berubah kepada tenaga haba, manakala bagi eksotermik tenaga haba berubah kepada tenaga kimia. Dan perbezaan yang terakhir adalah endotermik membentuk ikatan antara zarah manakala eksotermik memisahkan ikatan antara zarah. Okey, pernah tak para pelajar semua mendengar tentang keseimbangan terma? Ataupun ini adalah kali pertama, keseimbangan terma bermaksud
Tenaga haba mengalir ke dalam suatu sistem yang menyebabkan suhu sistem tersebut dan suhu persekitaran adalah sama. Okey, mari kita lihat gambar rajah yang di bawah. Okey, apabila objek yang bersuhu panas digabungkan dengan objek yang bersuhu sejuk, selepas beberapa ketika, kedua-dua objek akan mencapai keseimbangan terma. Okey, jika kedua-dua objek sudah mencapai keseimbangan terma, okey, kemudian kedua-dua objek ini akan berada pada suhu yang sama. Okey, contohnya jika satu objek adalah 26 darjah Celsius, maka objek yang satu lagi juga akan mempunyai suhu 26 darjah Celsius. Ini yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma. Okey, pengajaran tentang konsep endotermik dan eksotermik sudah selesai. Okey, sekarang para pelajar akan didedahkan dengan soalan kebat. Okey, mari kita lihat soalan yang diberikan. Okey. Adakah tindak balas kimia yang berlaku dalam badan manusia jenis eksotermik atau jenis endotermik? Terangkan jawapan anda. Dekat sini kita ada 3 kata kunci. Okey, kata kunci yang pertama adalah dia kata tindak balas kimia yang berlaku dalam badan manusia. Okey, ini yang pertama. Okey, kata kunci yang kedua adalah eksotermik atau endotermik. Dan kata kunci yang ketiga adalah soalan meminta anda untuk menerangkan. Okey, ini adalah contoh jawapan bagi soalan yang diberikan. Okey. Tindak balas eksotermik. Okey, suhu badan manusia yang lebih tinggi daripada suhu persekitaran adalah disebabkan oleh haba yang dibebaskan melalui tindak balas eksotermik dalam badan manusia. Okey, video yang akan ditayangkan adalah proses menunjukkan proses termit. Adakah anda faham apa itu proses termit? Okey, cikgu akan bagi sedikit penerangan. Okey, tindak balas termit diaplikasikan untuk memperbaiki atau menyambung rel besi kereta api yang terputus. Banyak haba dibebaskan dalam tindak balas termit sehingga ferrum dileburkan. Okey, apa itu ferrum? Ferrum nama lainnya adalah besi. Okey, leburan ferrum ini digunakan untuk memperbaiki atau menyambung rel besi kereta api yang terputus.
Okey, soalan seterusnya. Okey, Zarif memanaskan kuprum 2 karbonat dalam tabung didih. Okey, pepejal hijau kuprum 2 karbonat bertukar kepada pepejal hitam dan gas karbon dioksida yang terbebas mengeruhkan air kapur. Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku sama ada tindak balas eksotermik atau endotermik. Berikan sebab. Okey, di sini cuba kira ada berapa kata kunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 kata kunci. Okey, kata kunci yang pertama adalah kuprum 2 karbonat. Kata kunci yang kedua adalah pepejal hijau kuprum 2 karbonat. Okey. Kata kunci yang ketiga bertukar kepada pepejal hitam. Yang keempat, gas karbon dioksida. Yang kelima, mengeruhkan air kapur. Yang keenam, jenis tindak balas. Yang ketujuh, eksotermik atau endotermik. Dan yang ke-8 adalah sebab. Okey, mari kita lihat cara jawab yang betul dan boleh mendapat markah penuh. Okey, markah penuh bagi soalan tadi adalah 4 markah. Okey, jawapannya berbunyi tindak balas endotermik. Okey, ini sudah dapat 1 markah. Okey, poin yang kedua adalah kuprum 2 karbonat menyerap haba dan terurai. Okey, tambah lagi 1 markah. Untuk membentuk kuprum 2 oksida, ini adalah poin yang ketiga untuk mendapat 1 markah. Dan yang keempat adalah karbon dioksida. Okey, di sini walaupun dalam satu ayat sudah mendapat 3 markah jika cukup kata kunci. Okey, sekarang kita akan berfokus kepada standard pembelajaran yang terakhir iaitu mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Okey, sekarang kita akan mereka pek panas segera. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah kalsium klorida, air, beg plastik besar, beg plastik kecil dan pencungkil gigi. Okey, ini adalah lakaran bagi mereka bentuk pek panas segera. Okey, di sini terdapat pencungkil gigi, beg plastik besar, beg plastik kecil. Beg plastik kecil ini berada di dalam beg plastik besar. Dan garam amonium berada di dalam beg plastik besar dan berada di luar beg plastik kecil. Okey. Okey, bagaimanakah kita nak mereka bentuk bahan bagi mereka pek panas segera ini? Okey, kita lihat prosedurnya. Okey, yang pertama kita perlu tebuk plastik kecil menggunakan pencungkil gigi dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan kalsium klorida. Prosedur yang kedua, air dan kalsium klorida akan bercampur dan menghasilkan tindak balas eksotermik yang akan membebaskan haba. Okey, yang ketiga, plastik besar akan menjadi panas disebabkan pembebasan haba dan berfungsi sebagai pek panas. Okey, sebelum ini kita sudah selesai mereka pek panas segera. Sekarang kita akan mereka bentuk pek sejuk segera. Okey, apakah bahan yang diperlukan? Okey, bahan yang diperlukan adalah garam amonium, air, beg plastik besar, beg plastik kecil dan pencungkil gigi. Semua bahan adalah sama kecuali garam amonium. Okey, sekarang kita lihat lakaran bagi pek sejuk segera. Lakarannya adalah sama. Okey, kita ada pencungkil gigi, beg plastik besar, beg plastik kecil yang diletakkan di dalam beg plastik besar dan garam amonium. Dan ingat, garam amonium ini diletakkan di dalam beg plastik besar dan di luar beg plastik
kecil. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana kita boleh mereka bentuk pek sejuk segera. Okey, mari kita lihat prosedurnya. Okey, kita mulakan dengan tebuk plastik kecil menggunakan pencukil gigi dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan garam amonium. Okey, prosedurnya hampir sama dengan membina pek sejuk panas. Cuma bahan yang berbeza. Okey, air dan garam amonium akan bercampur dan menghasilkan tindak balas eksotermik yang akan membebaskan haba. Dan akhir sekali, beg plastik besar akan menjadi panas disebabkan pembebasan haba dan berfungsi sebagai pek panas. Okey, selepas memahami konsep tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik, kita akan buat sedikit ulang kaji. Okey, dekat sini ada beberapa soalan. Okey, soalannya berbunyi, tentukan sama ada tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian tersebut adalah tindak balas endotermik ataupun tindak balas eksotermik. Okey, kita lihat apakah tindak balas yang diberikan. Okey, fotosintesis. Okey, fotosintesis adalah tindak balas endotermik. Okey, letupan bom pula merupakan tindak balas eksotermik. Okey, apakah yang seterusnya? Okey, pembakaran kertas melibatkan haba adalah eksotermik. Okey, penyejatan air endotermik, kondensasi eksotermik, memasak nasi endotermik. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang sama. Apakah aktivitinya? Okey, paku besi berkarat eksotermik, membuat kek endotermik, pendidihan, okey, kita didihkan air endotermik, pembekuan eksotermik, pengeringan baju merupakan, okey, kita keringkan baju adalah endotermik dan menggoreng telur endotermik. Okey, sedikit perkongsian tentang aktiviti tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Okey, dekat sini kita akan mempelajari dan memahami tentang satu eksperimen yang berkaitan dengan konsep eksotermik dan endotermik. Okey, pernyataan masalah. Apakah persamaan dan perbezaan? Okey, kata kunci dekat sini kita nak cari persamaan dan perbezaan antara tindak balas eksotermik dengan endotermik. Okey, kita lihat pula hipotesisnya. Tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang pertama yang dimanipulasi. Okey, ingat semula yang dimanipulasi adalah yang berubah-ubah. Okey, sebatian terlarut atau dicampur dengan air. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas adalah bacaan akhir suhu dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan maksudnya tetap sepanjang eksperimen daripada mula eksperimen sehingga akhir eksperimen, iaitu isi padu air. Okey, apakah bahan dan radas yang diperlukan? Okey, kita akan gunakan serbuk amonium klorida, larutan natrium hidroksida. Okey, kita gunakan 1.0 m, asid sulfurik 1.0 m juga, cawan polisterina, neraca elektronik, bikar, termometer dan silinder penyukat. Okey, bagaimanakah kita akan menjalankan eksperimen ini? Okey, kita akan lihat prosedurnya. Okey, yang pertama, 100 ml air disukat dan dituangkan ke dalam cawan polisterina. Okey, kita letakkan air masuk dalam cawan polisterina. Kemudian air dibiarkan di dalam cawan polisterina selama 2 minit.
Bacaan suhu akhir dalam cawan sebelum tindak balas kimia berlaku diambil. Okey, sebelum suhu air sebelum tindak balas diambil dan dicatatkan dalam jadual. Kemudian, selepas ambil suhu akhir air di awal eksperimen, 5 gram serbuk amonium klorida ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan polisterina. Kemudian, campuran itu dikacau dengan menggunakan termometer sehingga semua amonium klorida terlarut di dalam air seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, ini adalah rajahnya. Okey, bagaimana kita nak menjalankan eksperimen? Okey, ini adalah susunan radas. Prosedur yang seterusnya adalah suhu maksimum atau minimum yang dicapai diukur dengan menggunakan termometer dan dicatatkan dalam jadual. Okey, kemudian langkah 1 hingga 5 diulang dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dan asid sulfurik. 50 ml asid sulfurik disukat dan dituangkan ke dalam cawan polisterina. Asid dibiarkan di dalam bikar selama 2 minit. Bacaan awal suhu asid diukur dengan menggunakan termometer dan dicatatkan dalam jadual. 25 ml larutan natrium hidroksida disukat dan dituangkan ke dalam cawan polisterina. Kemudian campuran itu dikacau dengan menggunakan termometer seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Suhu maksimum atau minimum yang dicapai diukur dengan menggunakan termometer dan dicatatkan dalam jadual. Okey, selepas menjalankan eksperimen, kita akan dapat tahu pemerhatiannya. Okey, apakah pemerhatian yang kita dapat? Okey, dalam jadual ini menunjukkan pemerhatian yang kita dapat selepas menjalankan eksperimen. Okey, kita lihat bahan tindak balas yang digunakan adalah amonium klorida dan air, dan yang kedua adalah larutan natrium hidroksida dan asid sulfurik. Okey, suhu sebelum tindak balas masing-masing menunjukkan 24.0 darjah Celsius, iaitu pada suhu bilik. Okey, kemudian itu pada sebelum menjalankan eksperimen. Okey, selepas tindak balas berlaku, okey, suhu selepas tindak balas, okey, amonium klorida dan air menunjukkan penurunan, okey, sehingga 20.7 darjah Celsius. Dan larutan natrium hidroksida dan asid sulfurik menunjukkan peningkatan daripada 24.0 kepada dan meningkat kepada 37.5 darjah Celsius. Okey, jenis tindak balas. Apakah jenis tindak balas? Okey, jenis tindak balas bagi amonium klorida dan air. Okey, dekat sini kita tahu suhunya menurun. Jika suhu menurun, jenis tindak balasnya mestilah tindak balas endotermik. Dan jika suhu meningkat, tindak balas eksotermik. Okey, perbincangan. Okey, apa yang kita dapat daripada eksperimen ini? Okey, dalam eksperimen ini definisi. Kita boleh dapat definisi secara operasi bagi perubahan haba adalah seperti berikut. Okey, jika penyerapan haba dari persekitaran, kita serap haba dari persekitaran, suhu menurun selepas tindak balas. Dan jika pembebasan haba ke persekitaran akan menyebabkan suhu meningkat selepas tindak balas. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada eksperimen ini, tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Okey, para pelajar sekalian, pengajaran bagi tajuk bab 5 tingkatan 3 termokimia berakhir di sini. Okey, cikgu harap para pelajar sekalian boleh faham akan konsep endotermik dan
konsep eksotermik dan boleh membezakan kedua-dua jenis tindak balas ini. Sekian, terima kasih.